Assalamualaikum, Hazri Samsuri, Kareta.my. Dan pagi ini kita nak buat vlog ringkas sikit berkaitan dengan Toyota Harrier generasi keempat. Yang ini memang atas jalan raya tak banyak lagi sebab baru dilancarkan. Harga dia lebih kurang RM250,000. Betul lah tu, 249706050, RM250,000 lah tu kiranya tu. Okey, now inilah generasi keempat. Yang dulu generasi ketiga dia datang dengan enjin 2 liter turbo. Harga dia pun mahal, hampir 270 tak silap saya. Now, Harrier ni ialah satu model Toyota yang pelik. Okey, sebabnya ialah harga RM250,000 untuk sebuah Toyota anda boleh dapat dengar ni ini Hanif tolong saya carikan. Dengan harga RM250,000 anda boleh dapat Mercedes-Benz GLA 200 enjin 1.3 liter turbo, 138 HP, 220 Nm of torque, 216,000 lah harga dia, 216. Kemudian awak boleh dapat juga BMW X1 S-Drive 18i, RM215,800. Boleh beli juga BMW X1 S-Drive 2.0 IM Sport 233,800. Banyak beza tu Volvo XC40 Recharge T5 215,000. Lexus UX Urban. Lexus daripada Toyota sendiri. Enjin sama sebenarnya. Betul enjin dia sama? Betul enjin dia sama. Harga dia 243,888. Lagi murah daripada yang ini. Dan BMW kalau kereta pula, kita ada BMW 218i Grand Coupe M Sport RM211,367 dan BMW 320i Sport enjin 2 liter turbo 181 HP 300 Nm of torque. That one is going for RM241,800, RM241,800. Jauh lebih murah daripada yang ini. Dan yang ini tak ada turbo pun. So adakah kereta ni kita nak condemn, kata tak best? Tak boleh, tak adil. Kita kena bawa dulu kereta ni. Jadi dengan itu, sebelum saya bawa, saya dah bawa dah pun, dah berhari-hari dah bawa. Jom pusing keliling, kita tengok apa benda yang ada pada Lexus lah. Harrier yang ini jom. Harrier generasi keempat ini memang revolusi daripada bentuk yang terdahulu. So seperti anda lihat, bahagian hadapan dia ni, dia dah lebih kejepunan dia dulu tu. Harrier dulu tu dengan grill yang ada insert dekat dalam ni. Okey. Lampu dia memang cantik. Terus terang saya cakap, lampu dia cantik. Saya ternampak reflection kereta ni dalam cermin masa saya bawa. Cakap, oh lawa lampu dia ni. Bentuk dia memang cantik. Okey. Ada fog light LED dekat bawah tu. Dan kemudian kita ada air intake sedikit kat sini lah. Ya. Dan bila kita ke tepi ni lagi, dia ada side cladding kat bawah tu. So nampaklah ganas sikit yang ni ni. Nampaklah ganas sikit kat sini, okey. Dan roda alloy dia ni saiz 18. Roda alloy lah. Aku nak cakap cantik pun aku tak tahu nak cakap macam mana. Now, bubung atas ni warna hitam sebab dia ada panoramic sunroof. So nanti saya akan ceritakan sikit sebab dia sedikit special lah, okey. And then sebelah tepi ni, terbonjol keluar ni. Inilah cermin macam kereta Jepun lah, JDM. Cermin untuk tengok tayar depan dengan tengok bawah ni. Kereta ni RM250,000, tidak ada kamera 360. Dan kemudian ke belakang, okey, kat sini dah dia pandai dah permainan dia ni. Walaupun cermin ni nampak turun ke bawah tapi bumbung dia tinggi. So headroom ada untuk orang tinggi macam saya. Yang ini ni kita kena buka daripada dalam dan kita sampai dekat belakang.
This is the interesting part. Belah belakang Harrier yang ini, pada saya mengingatkan saya kepada sebuah Jaguar. Macam Jaguar pun ada, tapi sebenarnya ialah evolusi daripada reka bentuk Harrier yang sebelum ini. Tapi yang ini lebih banyak lengkungan dia. Contohnya dekat sini. Melengkung habis dia buatnya macam Jaguar. So belakang ni memang berani, dan belakang ini daripada jauh orang dah nampak, okay, this is the new Harrier. Saya nampu brake ni panjang sepanjang-panjang ni. Okey. Belah dalam ni pula. Lambat dah. Buka lah. Saya memang ada isu dengan boot dia ni. Sebab nak buka boot ni, kena make sure pintu semua dah dibuka. Kaki kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak nak. Geram juga rasa, dan bila buka, kalau nak tengok berapa laju dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saat bang. Okey, lagi sekali saya tunjukkan. 1, 2, 3. 8 saat nothing kan? Kecuali bila dalam hujan, baru kau tahu. Tapi boot dia ni besar. Boot dia 396 liter, hampir 400 liter. Mesti ada yang cakap, kenapa kereta macam Beza boleh pergi 500 liter? Betul. Okey, ni nampak luas, tetapi yang ni dia tidak lebar. Dan juga bila kita ukur saiz boot, sebenarnya saiz dia mesti daripada tingkap ke bawah. Dia tak boleh atas daripada tingkap. In reality kita simpan sampai atas tingkap pun kan. So ni dia, dan bahagian dalam dia ni. Kau. Ni untuk inilah jack, tire jack, apa tu, tow hook apa semua dekat sini. Nampak tak? Interesting tak benda ni? Ini ialah kedap udara. Kedap bunyi. Okey? Sound deadener. Okey? Dan kat sini ni ada tempat letak barang juga. Ni sikit dia bagi. Yang ini ni pump tayar. Bagus dia bagi. Sebab kereta ni sebenarnya ada tayar spare. Nampak tu? Tayar spare kecil. Tapi dia tetap bagi ni. Bagus. Sebab kebanyakan pancit dia pancit kecil tau. So pakai ni pun lebih cepat daripada tukar tayar. Alright. Tidak ada 12 volt soket kat belakang. Ada lampu saja dekat sini. Alright. Jom kat dalam ni pula. Belah belakang dia ni, dia tetap ada prop tunnel kat sini. Naik sikit lah, dia tak dapat rata. Walaupun variant ini ialah variant front wheel drive. Tapi ada. Tapi cuma dia besar lah juga. Tak tinggi. So tak menyusahkan sangat. Seat dia ni, balutan leather dia ni, memang kalau Harrier memang dia akan bagi leather yang terbaik lah. Dah ala-ala Lexus. Ni. Dan biasalah kita boleh bagikan seat macam biasa. Okey. Luas ke tidak? Ya, memang luas. Ini Harrier bang. Nampak? Ini saya duduk. Jarak dia belakang masih lagi boleh. Dan saya 6 kaki tinggi. Okey. Ada sunroof lagi. Okey, jom kita kat depan dan saya akan ceritakan lagi sebab kat sana, lupa nak cakap. You have aircon here and you have 2 USB socket here. And that's about it dekat belakang. Okey, itulah dalam dia ni. Seperti yang kita jangka, memang mewah lah dalam dia ni. Because it's a Harrier. And you have Apple CarPlay or Android Auto kat sini. You have multiple screen. Sini screen, situ screen. Cuma, macam Toyota lain, kau boleh nampak lah dekat sini ni. Dia punya tempat letak. Dia tetap lagi pakai audio yang jenis boleh slot in, tarik keluar ni macam Toyota yang lain lah. So dekat situ kurang cantik sikit. Alhamdulillah kita tak perlu letak kabel dekat sini. Kalau nak pakai Apple CarPlay, boleh letak kat bawah ni, okey, untuk letak kabel, charging kabel kat situ. So tak berselirat wire kat sini. Kemudian kat dalam ni kita ada wireless charger. Dia ada hold button dengan electric parking brake. Drive mode, sini ada 2 sahaja sebenarnya. 3 lah. Sport, normal and eco. Alright. So ada kat situ. Dan ini twirl gear, tombol gear gaya baru Toyota lah. Very pendek, very sporty. Dan dalam ni semuanya ni soft touch plastik. Okay. Tak ada yang keras. Okay lah, ni keras lah. Atas ni semua lembut lah ni. Memang nampak premium. Kursi ni pula. Dia ada 2 function. Boleh tiup, boleh tembak udara sejuk, boleh tembak udara panas. Controller dia semua dekat sini lah. Okey, ada dekat sini.
So ini satu benda yang interesting, tapi yang belah atas ni memang lagi best. Cuba kita tengok yang atas ni pula. Now, panoramic roof ni, okey, dia tak boleh dibuka. Ya, memang kau tak boleh nak buka benda ni. Memang tak boleh nak buka, dia panoramic roof sahaja. So nak tutup dia macam biasa, kita boleh gunakan ni, screen ni. Okey, nak tutup. Okey. Ataupun kalau tak nak, kita buka balik. Nampak tak ni? Kita tak nampak apa kat atas ni kan? Nampak? Sebabnya ialah dia ada fungsi yang ni. Nampak? Yang ni kau boleh nampak. Yang ni kau tak boleh nampak. Lut sinar. So, teknologi ni, okey, teknologi ni, privacy glass ni sebenarnya digunakan dulu lagi, tapi untuk rumah-rumah yang sangat mahal, penthouse yang harga puluh juta, untuk kapal terbang, untuk limousine, okey, dan untuk kereta-kereta yang super mahal lah. So, untuk kereta 250,000 ni ada mainan ni, pada pendapat saya menarik lah juga, okey. Saya tak ingat nama teknikal ni apa, nanti kita tulis lah dekat bahagian caption tu. Whatever it is, dia memang menghalang penglihatan saja. Daripada segi haba ke tidak, kau peganglah sini, baru kau tahu panas ke sejuk je. Sebab tu saya personally tak suka ada panoramic roof ataupun sunroof. Kecuali sunroof yang pakai besi. Bukan yang cermin. Sebabnya ialah saya duduk dekat Malaysia bang, bukan saya duduk kat Europe. Sana sejuk, sini panas hangat. Toyota ni ialah sebuah syarikat yang praktikal. So dia nak orang yang pakai pun praktikal lah. Sebab tu dia orang pilih beli Toyota. Now, dekat sini kita ada analog punya meter. Nah, ada yang cakap kenapa dah tak pergi digital kan? Sebenarnya lah kan, saya lebih suka analog macam ni sebab lebih mudah nak tengok dan dia sentiasa ada dekat situ, tak perlu nak toggle button apa semua tu. So I like this sebenarnya. Saya lebih suka yang ini. Screen kat depan ni memang high def. Function dia sebenarnya tak adalah banyak sangat, macam biasa je lah. Okey. Audio apa semua tu. Dia ada TPMS, tire pressure monitoring system, dia ada dekat situ. And banyak function dekat sini lah yang awak boleh kawal. Okey. Sebabnya ialah dia tidak seperti macam kereta Eropah lain. Kereta Europe dekat sini dia kata cluttered sangat, terlampau sibuk. You boleh ubah setting kita dekat main screen. Tetapi untuk Jepun kebanyakannya cuba dekat sini saja. Dekat sini ni dia macam stand alone, dia tak bersambung dengan ECU kereta. Tak boleh nak jaranglah dapat adjust apa-apa setting kereta kat dalam sini. Dekat sini. Sebabnya ialah radio ni. Radio ni dia boleh buka dan dia boleh masuk radio jenis lain daripada mana-mana dalam mana-mana option yang dia ada. So sebenarnya itu menjadikan radio ni lebih kurang, menjadikan radio ni kurang function dia. You cannot adjust anything about the car from this main touch screen. So to me itu satu benda yang sangat merugikan. Okay? Kereta Eropah, even Ford Ranger pun ada function-function yang kita boleh tukar dekat main screen. Keburukan dia apa? Untuk yang gila audio dia tak boleh nak tukar lah. Ni sebab kalau bila tukar, macam Ford Ranger ada yang tukar pakai tablet besar. Ada beberapa function pasal kereta tu, pasal truck tu yang tidak boleh diubah sebab tempat ubah dia tu melalui skrin ni dah ditukar. So kat situ rugi. Cuma saya tahu banyak jugalah ramai owner Ford Ranger ni, walaupun truck tu canggih apa macam-macam, banyak juga yang tak tahu pun fungsi tu wujud dan diorang jenis bawa kereta, isi minyak dan belagak traktor cantik. Function dia langsung tak tahu. Wild track tu ada macam-macam function, apa pun dia tak tahu. Aduh, ini macam macam awet bimbo. When you buy something, at least use the functions. Baru berbaloi duit kita. Kalau beli harga mahal-mahal sebab cantik, bimbo lah tu namanya. Okay, so sekarang ni dah duduk bawah apa semua ni. Oh, lupa TV kecil kat atas ni saya dah tunjuk dalam video hari tu. Okay, actually pening kepala juga kalau tak biasa pakai ni, rear view screen ni. Kalau guna screen TV macam ni, memang pening kepala sikit sebab dia nampak macam dekat sangat. So it'll take some time for you to adjust. Nak biasakan, ada yang tak boleh langsung. Macam saya okey je. Kalau tak boleh macam ni, jadi cermin biasa. Bagus dia ialah kalau hujan, saya boleh pakai wiper dan dia clear. Sebab dia memang ada kamera dekat belakang tu, khas untuk benda ni. Ya, so now let's go and drive this car dan saya akan ceritakan awak lah secara ringkas apa itu Harrier generasi keempat. Harrier generasi keempat, harga dia RM250,000. Memang lebih murah daripada yang dulu, tapi yang ini datang dengan enjin 2 liter non-turbo dynamic force. Yang dulu datang dengan enjin 2 liter turbo.
So kalau kita cerita pasal keseronokan memandu daripada segi prestasi enjin, the previous generation memang lebih seronok lah sebab turbo kan, pergi. Dah lah turbo, jimat pula tu kan, Toyota. Dan yang generasi dulu lebih lembut, selesa. Okey, nampak kat luar biasa je lah. Nak tahu dia turbo ke tidak, yang UMW punya memang turbo lah, dia tulis turbo belakang. Yang Recon ada juga turbo, tapi kebanyakan Recon non-turbo. Now, engine yang ini, fanboy Toyota akan cakap this is the best engine in the world and also in the universe. Well, betul lah. Engine Dynamic Force ni memang satu engine yang canggih lah. Dia pakai longer stroke. Okay? Dan dia ada banyak, kiranya macam ni lah, enjin biasa yang sangat diperhalusi supaya memberikan lebih banyak tenaga dan lebih menjimatkan. Kereta ni start-stop sistem pun dia tak ada, tapi dia boleh jimatkan minyak. Okay? Now, ada yang kata orang lain semua dah pakai turbo, ini pakai HA. Okay, adik, sebenarnya adik salah kat situ. Orang pakai turbo ni, enjin kecil turbo besar ni sebabnya emission standard. Diorang tak dapat nak cari enjin yang bagus, CC kecil ataupun CC besar, emission dia, kadar asap dia kurang, power tinggi. Diorang tak dapat nak jumpa, so shortcut dia ialah turbo. So Toyota pun dulu fikir buat turbo juga, then they did. But now they have come with this Dynamic Force. Enjin macam ni sebenarnya lebih lasak, lebih tahan lama, lebih menjimatkan, lebih murah untuk dibuat. Ya? Yeah? So that's why they use this. Enjin turbo, laju, kau tengoklah minyak dia macam mana. Bila perlahan memang jimat, bila bawa laju, dia dah start makan minyak. Transmisi dia menggunakan direct shift CVT. Ini bermakna dia direct shift. Bila kita start enjin, nak bergerak, dia gunakan gear betul. So kita tak adalah rasa elastik macam CVT tu. Macam bunyi merau-rau masa nak start kan, dia tak ada. Dia pakai gear yang betul. Dah laju sikit baru dia akan lompat ke CVT, so dapat smooth. Cuma bila laju, kita tekan minyak, tetap ada keluar bunyi vacuum kat depan tu. Bunyi vacuum cleaner. Aku rasa Toyota dah kena start buat ni lah, audio lah. Okay, audio sound engineering untuk ganti bunyi enjin lah, supaya boleh tenggelamkan bunyi CVT tu. Aku benci bunyi CVT tu, tak sedap bunyi tu. Alright, now daripada segi handling, suspension, yang dulu memang lebih selesa. Atas lubang ke apa dia glide, dia macam Lexus dah. Yang ini platform dia memang platform baru. So platform baru TNGA ni memang sporty sikit. Handling dia betul untuk laju apa semua, corner-corner semua. Memang lah, yang ni memang tunjukkan betul lah. On the highway 180, 190, 200 kau boleh lane change selamba je. Solid, steering pun rasa ada feedback. It feels way better than the previous one. But bila masuk B-Roads, yang ini yang baru ni pun masih lagi mantap. Ada understeer juga sebab dia front wheel drive sahaja, tetapi taklah teruk, very well contained. Body roll ada, so kau kena apply secara slow in fast out. To me menarik. Brake dia pun very telus lah, very orang kata apa, progressive. Okay, so saya suka kita ni. Atas highway, luar highway memang sedap. Cuma dalam bandar je saya rasa ada beza dengan generasi ketiga. Generasi ketiga tu dalam bandar rasa super plush, macam bawa Mercedes-Benz, macam bawa Lexus. Yang ini dia keras sedikit. Okay? The first time saya bawa pun saya dah rasa dia dah keras sikit kat situ. Saya ingat tayar pressure, tengok, oh dia ada tayar pressure monitoring system ni TPMS dia ada. Tengok tayar pressure semua okey. Tapi dia rasa keras sikit, dia ada memantul sikit kat belakang. Bila jalan yang tak rata, kadang-kadang ada bunyi juga, bunyi barang-barang kat belakang tu. So tak rasa macam kereta 250,000 dekat situ. The previous one, Yang ini ada certain area tak rata macam tu, dia tak rasa 250,000. In fact kalau kita nak compare, the Mazda CX-8 turbo diesel tu saya rasa lebih senyap lah, walaupun tu enjin diesel. Okay, dalam bandar dia punya keselesaan Mazda tu saya rasa lebih up sikit lah, walaupun harga dia 40,000 lebih rendah. Ya. Daripada segi penggunaan minyak, bahan api, satu tangki saya boleh pergi lebih kurang dalam 500 kilo. Tapi kalau laju, 300 plus lah, which is fair. Okay. Now, kenapa kau nak keluar 250,000 ni? Macam saya cakap awal tadi tu, you can buy, kalau nak cerita pasal power, the Honda CR-V 1.5 turbo tu lagi power daripada yang ni. Lebih, memang laju lagi daripada ni. Okay. Then you can buy the Mazda CX-8. And then kalau tak nak kereta Jepun, kereta Mak Saleh punyalah banyak dalam lingkungan harga 250,000 ni. GLA 200 boleh dapat, 3 Series pun boleh dapat, Lexus UX tu pun boleh dapat. So ada banyak brand yang lebih besar daripada Toyota, yang lebih power daripada Toyota, lebih premium daripada Toyota, yang kau boleh dapat dengan harga 250,000. But why do people still buy Toyota? Senang.
Yang saya tengok sendirilah, pengalaman saya dan saya tengok sendiri dan saya berborak dengan Toyota apa semua. Dia ada beberapa orang, okey, yang beberapa jenis manusia yang beli Toyota ni. Number one is mereka yang memang pure Toyota lah. Dia ialah seorang yang very calculative, berkira. Dia tahu bajet dia macam mana apa semua tu. Dan dia tak suka surprise yang besar-besar. Maknanya surprise dengan bil yang mahal-mahal. Dan dia pun dah lama pakai Toyota. So ni satu kelompok dia lah pengguna Toyota yang dia tahu kereta ni durable, practical. Dan kalau pakai 5 tahun, tak ada masalah. Betul dia jual lah. So ni ada. Dan kemudian kita ada satu lagi kelompok di mana diorang ni dah pernah pakai kereta Jerman, kereta Mak Saleh, kereta mahal. So biasalah dah ada duit banyak kan, kita dah kerja keras, kita nak kereta-kereta mewah kan. So we buy those. So they bought all these cars. Then they had bitter experience with, actually tak adalah bitter, it's expected. Kereta-kereta Mak Saleh ni memang dia punya maintenance cost lebih tinggi lah. Especially lepas tahun ketiga dengan tahun kelima. You will be getting big bills lah. So diorang dah pernah. So diorang rasa macam nak kata experience bawa, memang kereta Jerman memang lebih sedap bawa lah. Kereta Mak Saleh tu memang shock dekat situ. Cuma bila shock tu maknanya adalah material-material bahan-bahan yang digunakan yang takkan tahan lama lah. So you will get big bills with those cars. Okay. So diorang ni, diorang dah pernah ada kereta-kereta macam tu. Pada diorang, aku dah tak nak dah lagi lah bayar mahal-mahal nak repair kereta apa semua. Dia nak kereta yang lasak, yang cantik. Dan pada pendapat dia orang selesa. So they will go for this Toyota Harrier. Dan kemudian kita ada satu lagi kelompok, iaitu mereka yang tengok kereta ni, design dia cantik, dia tak kisah daripada mana pun, daripada Yugoslavia pun tak apa, daripada planet Zargus pun tak apa, dia beli. Then they have another one. Itu satu lagi kelompok. Ya, macam saya rasa ini ialah sebuah alat. This is a tool, okay? Kereta ni ialah satu alat untuk saya berjalan daripada point A ke point B, dan saya nak satu kereta kenderaan yang saya boleh harap, saya boleh percayai, dan second hand value dia tinggi. Harrier lah. Gila kau. Betul. Ini satu percubaan berani daripada Toyota lah. But has been proven. Kalau kau bawa Mercedes C-Class ataupun BMW 3 Series, kau pergi lobby hotel kan, orang macam, oh pakai BMW, pakai Mercedes. Kau bawa Toyota Harrier kan, tak ada orang pun akan fikir macam, oh Toyota ni sebenarnya lagi mahal daripada BMW. Nobody will think that. Tak ada orang akan fikir macam tu, kecuali orang kereta macam kita. So, batch value tu penting. So, untuk yang beli Harrier ni, dia memang betul-betul percaya jugalah dengan brand Toyota ni. Dan dia memang hati yang tegar. Dia macam, kau beli motor lah, motor cruiser, kita ada Harley Davidson. Itu memang top lah. Then we have those yang bawa motor cruiser Jepun. Contohnya daripada Yamaha, macam Royal Star, ataupun daripada Kawasaki, iaitu Vulcan. Okay, kau tanyalah mana-mana owner-owner dia ni, Vulcan dengan Royal Star ni, soalan yang paling sakit hati dia pernah dengar ialah, kenapa kau beli motor ni, kenapa tak beli Harley? Saya sebagai bekas pemilik Vulcan memang selalu dapat benda tu. Sampai Kawasaki bro saya tak beli Harley Perit telinga tu kalau dengar tak? Perit telinga. Tapi tak apa, sebab Vulcan ataupun Yamaha Royal Star tu lebih murah daripada Harley Davidson. Yang ini ni, Toyota ni lagi mahal daripada BMW dengan Mercedes. Daripada Volvo pun lagi mahal. So, aku respect siapa yang beli ni, but I understand why. Okay, kalau ada orang kata, bodoh lah kau ni. No. Kau beli kereta ni sebab kau tahu apa yang kau nak. Kau bukan nak follow orang lain. Kau bukan nak follow the trend. Tak. Kau bukan nak flaunt the badge. Kau bukan nak tayang badge kita. Tak. You know what you want. You know what you are getting. And I respect you for that. Sebab kau buat keputusan sendiri. Ini orang yang berpendirian tegas. I like that. And for Toyota, saya lebih suka generasi yang dulu. I'm so sorry to say, yang dulu Harrier saya lebih suka. But kalau yang ini pun kau nak beli pun tak ada salahnya. It looks good. It looks really good. Memang cantik kita ni. Ya. Sekian saja daripada saya, Aziz Samsuri. Sehingga kita ketemu lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.